Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita tentang ziaratul kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahidukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Aku pernah menghalang kamu, aku pernah melarang kamu daripada menziarah kubur, sekarang hendaklah kamu menziarahinya. Dan dekat-dekat dengan kewafatan ni, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur. Fa innahu tudzakirukum lil maut. Sesungguhnya menziarahi kubur itu akan mengingatkan kamu kepada mati. Kita pergi ziarah kubur, dia akan mengingatkan kita kepada mati. Dan tuan-tuan perhati, hari ini kita bawa mai satu hadis ni. Hadis ni riwayat tentang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi ni dia rajin menziarahi kubur di waktu malam. Pergi ziarah kubur, antara masa yang Nabi ziarah tu adalah Nabi ziarah di waktu malam. Ada riwayat Nabi pergi ziarah kubur bersama dengan isterinya Safiyah di waktu malam. Ada riwayat Nabi pernah menziarahi kubur bersama dengan isterinya Aisyah Al-Kubra di waktu malam. Dan riwayat ini bersama dengan Abu Buwaihibah juga di waktu malam. Nabi suruh kita menziarahi kubur. Fa innahu tuzakkirukum lil maut. Kerana apabila kamu menziarahi kubur, dia akan mengingatkan kamu kepada mati. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi pemberi motivasi yang terbaik. Nabi suruh kita ziarah kubur. Kalau kita nak tingkatkan motivasi kita, nak tingkatkan kefahaman kita, nak tingkatkan takarrub kita, dekatnya diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, maka antara benda yang diajar oleh baginda Ar-Rasul adalah dengan menziarahi kubur. Ketika mana sebelum wafat, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain disebut, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala qatl Uhud salatan mayyitin ba'da 8 sinin kal muwadda'i lil ahya'i wal amwat thumma tala'a al-minbar faqala inni bayna aydikum faratun lakum wa ana shahidun 'alaykum wa inna maw'idakum al-hawd wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-ana maqami hadha wa inni qad a'taytu mafatih khaza'in al-ard aw mafatih al-ard wa inni wallahi ma akhafu 'alaykum an tushriku ba'di walakinni akhafu 'alaykum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Qala Uqbah فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. Uqbah bin Amir meriwayatkan, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinatul Munawwarah ke Uhud. Tuan-tuan semua biasa pergi umrah, biasa pergi haji. Dia keluar ke Uhud, dan tuan-tuan semua bila pergi ke Uhud, para mutawif tu cerita kepada kita, kubur makam para syuhada Uhud bukan di situ asalnya. Itu berlaku di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Apabila dipindahkan, bila berlaku banjir besar yang melanda Uhud, maka dipindahkan daripada kaki Uhud kepada tempat yang sedia ada pada hari ini. Dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud selepas 8 tahun berlakunya peristiwa Uhud. Maka baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di sana, salat jenazah kal muwadda'i, macam sembahyang wida', sembahyang salat jenazah wida' kepada, dan itu sebagai ungkapan wida' kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mati. Balik daripada Uhud, Nabi SAW naik di atas mimbar. Baginda Ar-Rasul menyebut dalam atas mimbar tersebut, akan berlaku kerosakan di antara aku dan kamu. Di antara masa-masa ni akan berlaku kerosakan. Kemudian Nabi kata, walau bagaimanapun wa ana syahidun alaikum, aku tetap menjadi saksi kepada kamu, dan aku janjikan kepada kamu haud, telaga Al-Kautsar. Sesungguhnya aku tengok kepada haud itu daripada tempat diri aku ini, dan sesungguhnya aku telah diberikan tawaran untuk mendapat kunci dunia, tetapi aku memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, sesekali aku tidak takut kalian, yakni di kalangan para sahabat itu, akan berlaku syirik, tetapi yang aku takut di kalangan kalian ini akan masuk dunia. Fatanafasuha, lalu kamu mengambil dunia, kama tanafasuha, sebagaimana kamu ambil, sebagaimana orang-orang yang sebelum ini mengambil dunia. Fatahlaku kama halaku, kamu akan hancur sebagaimana mereka itu hancur. Poin saya ialah,
tang Nabi SAW menziarahi kubur hatta saat hampir dengan kewafatan, fa innahu tuzakkirukum bil maut, kerana sesungguhnya baginda Rasulullah SAW kata ia akan mendekatkan kita kepada kematian. Muka surat yang ke-6, cerita dalam muka surat yang ke-6 ni tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari yang dalam kurungan tu 5403, Muslim 2192, hak tu nombor hadis. Buat apa saya buat diskusi buku ni di Kuala Lumpur, daripada nombor apa Ustaz? Macam nombor ekor buku ni belum dapat. 5403 tu nombor hadis dalam silsilah Sahih Bukhari, Sahih Muslim ni, dia ada nombor tepi dia tu. Sebelum haddatsana tu dia ada nombor-nombor. Hak tu nombor hadis kan. Imam Bukhari dalam hadisnya yang ke-5403 dan Imam Muslim 2192 meriwayatkan daripada Urwah, katanya bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu kepadanya bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit, maka beliau Aisyah telah membaca Al-Mu'awwidhat, lalu menghapus ke tangan baginda dan menyapu muka baginda dengan tangan baginda yang mulia. Inilah antara ikhtiar rawatan yang dilakukan oleh Aisyah Al-Kubra untuk merawat baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cerita dia tuan-tuan, bila Nabi makin sakit, kalau kita cerita bagi agak panjang, balik daripada haji, Nabi SAW mula sakit. Bila mula sakit, baginda Ar-Rasul SAW masih bergilir di antara rumah-rumah isteri dia. Sampailah satu ketika baginda minta izin daripada isteri-isteri dia untuk duduk di rumah Aisyah. Lalu diberikan keizinan oleh isteri-isteri dia yang lain untuk ke rumah Aisyah daripada rumah isteri dia yang bernama Maimunah. Itu dalam perenggan bawah tu tuan-tuan boleh tengok, dipapah oleh dua orang sepupu dia, iaitulah Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Kedua-dua orang sepupu ni memapah Nabi, keadaan dia makin teruk, bawa ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila sampai di rumah Aisyah, dia punya sakit baginda itu makin bertambah-tambah, dan baginda telah memanggil Aisyah, mengarah Aisyah untuk membaca Mu'awwidhat, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan inilah menjadi dalil tentang masyru'iyatul ruqyah, tentang syariat, mengikut syariatnya ruqyah ini. Ruqyah ataupun kita sebut sebagai jampi itu memang disyariatkan di dalam Islam. Dan Nabi SAW suruh dalam riwayat yang lain, Nabi SAW suruh Aisyah baca Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, itu dibaca oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Sekali lagi, ini peristiwa ini memberi pengajaran kepada kita tentang manusianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tuan jumpa, bila tuan baca tu, tuan akan jumpa riwayat Abdullah bin Mas'ud. Selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, tuan akan jumpa riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, aku masuk ke dalam rumah baginda Rasul, aku tengok ishtaddal wajah, kesakitan Nabi itu hatta marrat, sehingga merah wajahnya. Dia tengok kepada Nabi, dia kata, ya Rasul, sakitkah tuan? Baginda Rasul menjawab, ya, aku sakit. Fa innan nabi, sesungguhnya para nabi ini apabila mereka itu dimusibahkan dengan sebarang penyakit, maka musibah penyakit mereka itu dua kali. Laisa kamitslikum, bukan macam sakitnya kamu. An-Nabi ini, An-Nabi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia sakit, kesakitannya bukan sekali tetapi berganda-ganda. Kata baginda Ar-Rasul, dia sebut kepada Ar-Rasul sebut kepada Abdullah bin Mas'ud, demikianlah kedudukan aku. Kalau aku sakit, sakit itu akan bertambah-tambah dua kali. Jadi tuan-tuan, pengajaran kita daripada peristiwa yang kedua yang kita kongsi bersama pagi ini, yang pertama tentang masyru'iyatul ruqyah, jampi ini tuan-tuan, terutama bacaan-bacaan bila kita sakit. Nabi SAW ajak sebagai sebahagian daripada ikhtiar. Sebahagian daripada ikhtiar, Nabi suruh kita takluk dengan Allah, mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi suruh dia jadikan sebagai amalan harian, yang Nabi kata siapa yang membacanya salasan, 3 kali di waktu pagi, wa salasan, dan 3 kali di waktu petang, lam yadurruhu syai' illa ma kataballahu lah.
sekali-kali dia tidak akan dimudaratkan dengan sesuatu melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tuliskan untuk dia. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'. Bila kita sakit, ada ruqyah asy-syar'i yang tuan-tuan semua belajar, dan di antara yang ditunjuk oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ruqyah asy-syar'i dengan membaca al-mu'awwidzat. Lalu dihembuskan di tangan baginda Ar-Rasul, kemudian diletakkan ke seluruh badan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampunkan dosanya yang telah lalu, tetapi diberikan yang telah lalu dan yang akan datang, dan diberikan ujian oleh Allah dengan kesakitan sebagai sebahagian daripada apa yang kita sebut proses untuk mengangkat martabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ketiga, muka surat yang ke-8. Cerita tuan-tuan ada mukadimahnya. Sebelum daripada berlakunya khutbah ini, khutbah ni pidato, ceramah yang Nabi sampaikan. Dalam bahasa Arab dia panggil khutbah. Khutbah ni bukan merujuk kepada khutbah Jumaat saja. Semua jenis pidato dalam bahasa Arab disebut khatabar Rasul. Nabi SAW telah berkhutbah. Satu hari Nabi SAW minta diangkat, dibawa naik atas mimbar dalam Masjid An-Nabawi. Bila dia naik di atas mimbar di atas Masjid An-Nabawi, waktu itulah Nabi SAW sebut, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, di antara diberikan kepadanya zahratud dunia, bunga-bunga dunia, dan apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis kerana beliau amat memahami maksud baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, fadainaka bi abaina wa ummahatina, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami membentengimu dengan ibu bapa kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata kepada Abu Bakar, la tabki, tenang wahai Abu Bakar. Lalu Nabi kata, wahai manusia, ayyuhan nas, sesungguhnya manusia yang paling beriman pada hartanya, innaman ammana bi minal nas bimalihi, dengan hartanya, wa suhbatihi, dan persahabatannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Law kuntu muttakhidan khalila, sekiranya aku nak mengambil kekasih, nescaya Abu Bakarlah kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam dan aku lebihkan bagi kamu. Aku juga menjadi saksi kepada kamu bahawa aku tidak takut bahawa kamu mensyirikkan Allah akan sesuatu setelah kewafatanku. Akan tetapi yang aku takut bahawa kamu tenggelam dalam kesibukan dunia. Hak ni tuan-tuan, khutbah, pidato Nabi. Ini antara pidato yang terakhir. Dalam riwayat disebut oleh Uqbah, dia kata, inilah kali yang terakhir aku melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhutub, berkhutbah ataupun menyampaikan pidato. Ada 3 poin penting, tuan-tuan perhati di situ. Yang pertamanya, ketika Nabi bagi tahu, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata ada hamba Allah, ulang kat tadi, diberikan pilihan antara nak hidup di dunia, zahratud dunia, dengan apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba ini memilih untuk mendapat apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar menangis. Tuan-tuan, pengajaran dia apa? Abu Bakar itu disebut setelah itu a'laman nas, manusia yang paling memahami Nabi SAW dan paling memahami agama ini. Paling memahami agama ini. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, ketika mana mendengar ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada riwayat juga menyatakan bila mendengar ayat ini yang menangis itu adalah Umar, tetapi ada juga yang menyebut yang menangis itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ala kulli hal, fahamnya mereka kepada Al-Quran bila ayat itu menyebut apabila datang bantuan daripada Allah dan berlakulah pembukaan demi pembukaan, kamu akan melihat manusia memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima taubat. Di antara banyak ungkapan Nabi setelah turunnya ayat ini, turun ayat ini di Arafah,
dalam tafsir, para ulama tafsir sebut ayat ini izaja itu turun di Arafah. Selepas turunnya ayat ini, antara banyak ayat ataupun banyak zikir yang disebut oleh Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sehingga ada riwayat dalam rukuk dan sujud itulah juga yang dibaca oleh Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci kamu, Allah Ta'ala kata tasbihlah kamu kepada Allah. Lalu Nabi kata, Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika, istighfarlah kamu kepada Allah. Nabi baca Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, bila turunnya ayat ini, Nabi banyak beristighfar. Dan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Orang tanya kepada Abu Bakar, akan datang kemenangan kepada kita, akan datang pembukaan, orang semua akan mari kepada kita. Fama bika ya Abu Bakar, kamu ni awak Abu Bakar yang pergi menangis ni pasal apa? Ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis? Abu Bakar kata, ajal Rasul, ini adalah ajal Nabi. Famadha ba'da at-tasbih wal istighfar illa intiha. Apa lagi yang ada selepas istighfar dan tasbih? Malaikat intiha, penutup. Dan sekali habis-habis majlis nanti ni, ujung lagi Cikgu Soekarno akan ajak kita, jom sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Dalam tasbih kafarah tu ada apa? Subhanakallahumma tasbih wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, istighfar. Famadha ba'da tasbih wal istighfar, apa lagi yang ada selepas tasbih dan istighfar? Illa intihar, malaikat dah tutup, habis dah. Kata Abu Bakar, aku yakin ini adalah ajal Nabi. Dan bila Nabi sebut macam tu, ada hamba yang diberikan pilihan, sama ada nak zahratul dunia, nak bunga-bunga dunia ini, wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah, dia memilih untuk mengambil apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar faham ini adalah ajal ar-Rasul. Fabaka bukaan syadidan. Abu Bakar menangis dengan tangisan yang cukup kuat. Lalu dengan suara yang agak tinggi, dia kata, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami akan menjadi benteng bagi kamu wahai ar-Rasul dengan ibu bapa kami. Ibu bapa kami akan membenteng kamu. Abu Bakar adalah insan yang paling dikasihi dan mengasihi baginda ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dua daripada khutbah Nabi ini, apa yang kita boleh ambil, kata dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata baginda ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku nak ambil kekasih di kalangan manusia, latakhastu Abu Bakrin khalila, nescaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih. Di kalangan orang lelaki, kalau boleh ambil kekasih, aku akan ambil Abu Bakar. Tetapi walakin ukhuwatul islamiyah, akan tetapi sekadar persaudaraan Islam. Sebahagian daripada pengkali hadis menyebut, banyak hadis yang di hujung-hujung hayat Nabi ni, Nabi tunjuk tentang fadilah dan tafdil, kelebihan dan perlu diberikan kelebihan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Antara hadis ni, dia kata dalam ramai-ramai sahabat ni, kalau aku nak ambil kekasih, aku pilih Abu Bakar. Dialah orang yang beriman dengan aku ketika manusia tak beriman dengan aku. Dia bagi rentau, dia bagi persahabatan yang cukup sejati. Kalau aku nak ambil kekasih, nescaya aku akan ambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasih. Akan tetapi ukhuwatul Islam, tuan-tuan, pengajaran dia apa? Kita nak sebut, inilah kelebihan Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq. Ketiga, di hujung khutbah tu Nabi kata, aku tak takut kamu jadi syirik. Kamu di sini rujuk kepada para sahabat, yang disebut oleh para syurahul hadis menjadi penanda kepada kita bahawa sahabat tak akan terjebak dalam syirik. Di kalangan para sahabat yang disebut oleh Ibn Salah, was-sahabatu kulluhum udul wa adalatihim bita'dilillahi war rasul. Dan para sahabat semua mereka itu adil. Adil makna apa? Semua pengkhabaran mereka itu diterima dan semua periwayatan mereka itu diterima. Wa adalatuhum, dan adilnya mereka itu bita'dilillah, dengan penentuan keadilan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, siapa yang bertemu dengan Nabi,
Semua para sahabat itu adil. Cuma tingkatan mereka, ada al-mubashshiruna bil jannah, orang yang diberikan khabar gembira dengan syurga, 10 orang. Ada yang menyertai peristiwa-peristiwa yang diberikan basyar dengan syurga, macam peristiwa Badar, macam peristiwa Bai'atul Aqabah, macam peristiwa Bai'atul Ridwan. Macam peristiwa-peristiwa itu, semua orang itu diberikan khabar gembira oleh baginda Ar-Rasul. Ada disebut sebagai kibarus sahabah, ada yang disebut sebagai sahabat-sahabat yang kurang dikenali, seumpama Itban, seumpama Ibnu Ma'di Karibat. Itu jarang-jarang kita dengar sahabat-sahabat yang bernama yang macam tu. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis ni Nabi dah beritahu tentang sahabat tak syirik. Tertolaklah orang-orang yang mereka tuduh. Bahkan ada yang menyatakan sebahagian daripada para sahabat itu kafir selepas kewafatan Nabi. Kita kata wal'iyadzubillah, kita tidak sekali-kali akan kita barak, kita tolak daripada akidah yang seumpama itu. Sahabat mereka semua mereka adil, dan keadilan mereka bita'dilillah, yang menentukan mereka adil itu adalah Allah dan Rasul. Cuma Nabi kata apa? Tetapi yang aku takut kepada kamu, antanafasud dunya, takut dunia masuk kepada kamu. Fatanafasuha, lalu kamu masuk dalam dunia itu, ataupun kamu menjaga dunia itu, menyebabkan kerana kesibukan dunia itu kamu berlaku sedikit pelanggaran. Ini berlaku di kalangan kesilapan yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baginda Ar-Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tak takut syirik, kamu tak akan syirik. Tetapi yang aku takut antanafasud dunya, kamu masuk ke dalam dunia, kamu sibuk dengan dunia, menyebabkan kamu lupa sementara tanggungjawab. Dan tuan-tuan perhati, akhirnya berlaku sirah di kalangan para sahabat. Dan kita kata itu, kita tidak berbicaranya dari segi negatif, tetapi kalau kita baca sebagai contoh Muhyiddin Khatib dan beberapa orang pengarang yang lain, mereka menyebut salah faham mereka yang berlaku di kalangan para sahabat benar sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasul. Antaranya berpunca daripada mereka berselisih pandangan tentang bagaimana nak menguruskan dunia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, peristiwa yang ketiga, tuan-tuan, peristiwa yang keempat, tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat yang ke-9, 10 dan 11. 9, 10 dan 11. Cerita apa? Saya buat ringkas macam ni. Tuan-tuan, bila baginda Rasul satu pagi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mula makin sihat sikit, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada bilik dia. Bilik Aisyah duduk sebelah masjid. Dia buka pintu tu, dia buka ridak, dia buka dia punya tirai, dia keluar. Para sahabat tengok, semua pakat senyum, seronok, baginda Rasul dah sihat. Abu Bakar tunjuk untuk baginda Rasul mai jadi imam. Tunjuk untuk jadi imam. Baginda Rasul tunjuk tangan begitu, tak apa, teruslah kamu jadi imam. Disebut fatabassama yadhhak. Waktu itulah Nabi SAW bila dia tengok tabassama, senyum, yadhhak, sehingga nak jadi ketawa sikit. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam bergembira. Kemudian tuan-tuan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah itulah baginda sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang. Kemudian ketika baginda masuk dalam rumah itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mula sakit, apa yang dinamakan sakaratul maut. Mai sakit, apa yang dinamakan sakaratul maut. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah Fatimah, anak baginda Rasul, dia kata, aku tengok pada waktu itu, tuan-tuan tengok di muka surat yang ke-12. Perhatikan saat kesyahduan itu, cukup syahdu. Muka surat yang ke-11 bawah tu, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, katanya, baginda sedang menghadapi saat sakaratul maut. Baginda menyandarkan badannya ke dada Aisyah radhiyallahu anha, dan baginda menceritakan, di hadapanku terdapat satu bekas. Ini Aisyah menceritakan, di hadapanku terdapat satu bekas yang mengandungi air. Baginda memasukkan tangannya ke dalam air tersebut, dan baginda menyapu mukanya seraya bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya.
Tuan-tuan, kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, apabila melihat saat yang penuh syahdu itu, dia berkata, alangkah penatnya wa akraba, alangkah penatnya menahan sakaratul maut. Baginda menjawab, bapamu tidak akan berhadapan dengan sebarang kesusahan lagi setelah hari ini. Lalu tangan baginda jatuh dan baginda bersabda, saya tanya dia terangkat, kemudian jatuh. Ketika itu baginda bersabda, fi rafiqil a'la, kepada rakan yang maha tinggi. Itulah saat kewafatan baginda ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tuan-tuan, ada dua ibrah penting, ada dua atau tiga ibrah penting. Yang pertama, tuan-tuan, baginda ar-Rasul berusaha juga diri dia untuk solat subuh secara berjamaah pagi itu. Dia keluar. Dan Nabi SAW beritahu, antara sembahyang yang paling besar ganjarannya adalah sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Tuan-tuan baca dalam surah Qaf, Allah Ta'ala sebut, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu dengan apa yang mereka kata. Mereka nak kata apa pun katalah, pihak musuh Islam. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah kamu kepada Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenam. Apa dia tasbih sebelum terbit? Para ulama tafsir kata, tasbih sebelum terbitnya matahari, sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni dia mempunyai makna yang cukup besar. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia nak memilih para pimpinan dia pilih di kalangan orang yang mendirikan sembahyang subuh jamaatan, secara berjamaah, sembahyang subuh. Dan Nabi sebut sembahyang yang paling berat kepada orang munafik ini adalah sembahyang subuh dengan sembahyang isya. Itu Nabi sebut salatul bardain asyad. Solat yang paling teruk nak dilakukan oleh orang munafik, sembahyang subuh dengan sembahyang isya. Sembahyang yang paling ringan kepada orang munafik, sembahyang raya puasa, raya haji. Itu dia duduk paling dan subuh. Itu Nabi tak kata lah, itu saya dah perhati betul lebih kurang. La ilaha illallah. Sembahyang raya, orang abad pukul 8.30, tu imam kata 8.30, 7 suku terpecah kan. Marah kata imam, dia kata sampai tak tepat janji kat ni, Islam susah nak menang. Marah kata imam, dia kata 7 suku dah tak main lagi. Apa ni main duduk depan, sampai wuduk pun tak dah ambil. Dia punya anak sembahyang sembahyang raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Nabi jaga sembahyang subuh. Dia pergi keluar, dia nak tunjuk salat subuh ni cukup penting. Dia keluar, dia duduk di depan, tapi kesakitan dia amat sakit, dia terpaksa masuk. Satu sembahyang subuh, kan? Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ni tentang sakaratul maut. Sakaratul maut ni, tuan-tuan, satu peristiwa yang semua kita akan lalui. Semua kita akan lalui. Dan Nabi kata apa? La ilaha illallah inna lil mauti sakaratun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya bagi yang namanya kematian, sakarat, dia ada kesakitan di sana. Tuan-tuan baca riwayat Al-Khalil, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, betapa ketika mana menghadapi saat sakaratul maut, dia sakit. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit ketika mana menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut tidak ada siapa pun yang boleh terlepas. Oh, saya tak akan melalui sakaratul maut. Dah, semua orang, hatta Nabi ini disebut sebagai Al-Habibul Mustafa. Nabi Allah Ibrahim disebut sebagai Al-Khalil, akan menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut, inna lil mauti sakarat. Setiap orang yang hidup ini pasti akan mati, dan bagi setiap kematian itu ada sakarat. Lalu Nabi ajar kat kita, tuan-tuan baca doa selalu, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantukanlah aku. Bukan ya Allah hilangkan sakaratul maut. Tak. Sebab sakaratul maut, bagi setiap kematian akan ada sakaratnya. Nabi kata, Allahumma a'inni. Ya Allah, berilah bantuan kepada aku, tolonglah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Untuk tengok orang yang nak menghadapi saat kematian. Petang kemarin saya tengok nak pergi kuliah di Pulau Maraja, sama dengan U-turn tu, tengok-tengok ada satu orang pakcik dilanggar dan mati malam tadi. Dia duduk lintas jalan nak pergi ke Pulau Maraja, Masjid Pulau Maraja untuk menyertai kuliah. Ja'alallahu wa iyyana minal muttaqin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dia dan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa. Lintas jalan, bagi. Dan ketika duduk kelumpuk atas jalan tu, kita nampak sakarat, saat menghadapi sakarat. Tak ada siapa pun yang boleh lepas
daripada saat sakaratul maut. Satu. Dua. Yang ketiga yang tuan-tuan cuba perhati betapa kasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, tetapi kasihnya kepada Fatimah lebih dia mengasihi Allah Jalla wa Ala. Dia ajar kepada kita, baginda ajar kepada kita, dia kata tak dianggap beriman seseorang kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dikasihi min waladihi, daripada bapanya, wa walidihi, dan anaknya. Dan baginda Rasul menggambarkan ketika dia menenangkan anaknya yang bernama Fatimah, setelah itu dia meletakkan kerinduan dia yang lebih kepada Tuhannya yang disebut sebagai Ar-Rafiqul A'la. Nabi ajak kat kita, Nabi sebut, Nabi bagi pengajaran, dan Nabi tidak hanya secara teori, bahkan baginda mempraktikannya saat kewafatan menjenguk. Dia kata, benar Fatimah, ayahmu sakit, ayahmu tak akan menghadapi kesakitan lagi lepas hari ini. Tetapi dia sebut kepada Fatimatul Kubra, kepada anaknya yang amat dikasihi, ila Rafiqil A'la, yang lebih aku kasih adalah Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Wafatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kelima, yang terakhir tuan-tuan. Lebih 2 minit dah daripada ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, yang kelima. Yang kelimanya saat lepas cerita ni berlengah, satu Madinah orang tahu kata Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan yang menerima kewafatan Nabi. Satu, terima Nabi wafat, tapi tak berani menyanggah kelompok yang kedua yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wafat. Dan yang ketiga, golongan yang menerima kewafatan Nabi dan mereka menjelaskan bahawa baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wafat. Kelompok yang kedua diketuai oleh Umar. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat yang ke-13 dan seterusnya. Umar Al-Khattab kata Nabi tak mati, Nabi tak wafat. Wa innama zahaba ila rabbih kama zahaba Musa ila rabbih 40 lailah. Dia kata akan tetapi Nabi pergi bertemu dengan Allah sebagaimana Musa pergi bertemu dengan Allah 40 hari, lepas tu dia balik. Umar pun tak tahu dia main tahu tak. Waktu tu lah tuan-tuan, Abu Bakar dia duduk di luar Madinah pada waktu itu. Dia balik dia masuk dalam rumah Nabi yang lama ni jadi makam Nabi. Dia masuk, dia buka penutup wajah Nabi, dia cium di antara dua bainakat ni, di antara dua kening ni, dia cium Nabi. Kemudian dia kata, tibta hayyan wa tibta mayyitan. Kamu wangi ketika mana hidup dan kamu wangi ketika mana kamu wafat. Dia tutup, air mata dia keluar. Lepas tu dia kata, wallahi, demi Allah, kamu tidak akan diberikan seksaan mautatain dengan 2 kematian. Kamu tidak akan, bukan seksaan, kamu tidak akan menghadapi penderitaan dengan mautatain, dengan 2 kali kematian. Kamu telah wafat dan kamu akan mendapat khabar gembira dengan syurga Allah Jalla wa Ala. Dia keluar, dia tengok-tengok, Umar duduk tengah cakap, siapa yang kata Muhammad wafat, aku bunuh. Umar ni orang bukan berani dah. Dia jenis buat semua. Dia bukan jenis kata main-main itu dah. Siapa yang kata Muhammad wafat, bunuh. Ada orang nak buka mulut, aku bunuh orang tak. Orang semua takut. Abu Bakar kata listen silap. Abu Bakar kata isma'. Listen tu di UN silap minta orang. Abu Bakar kata isma' ya Umar, dengar Ustaz. Umar buat tak tahu. Umar kata siapa kata, aku pancung. Abu Bakar kata isma', dengar. Isma'. Umar tak mau dengar. Abu Bakar pergi duduk di satu tempat agak tinggi, dia berdiri dalam. Dia pun berpidato dengan pidato yang cukup masyhur. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ali Imran 144. Terjemahan dia ada muka surat 13. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati buat selama-lamanya. Dan dia baca ayat Ali Imran 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul.
telah mendahului dia beberapa orang rasul. Apakah apabila Muhammad wafat ataupun Muhammad dibunuh menyebabkan kamu lari daripada tapak pendirian kamu? Siapa yang lari daripada pendirian Islam ini sedikit pun tidak akan memberi mudarat kepada Allah, dan Allah akan memberi khabar, akan memberikan jalan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Umar ni bila dengar jatuh dia punya pedang, dia kata ka'annani awwalu marratin asma'aha, seakan-akan inilah kali pertama aku dengar ayat yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ada 3 ibrah. Yang pertama, tuan-tuan, mencium orang-orang yang dikasihi itu dibenarkan dalam syarak. Kita, orang-orang yang kita kasih, yang ada hubungan, ada sesama-sama jenis dan sebagainya, kalau dia mati, diambil daripada pengajaran ini. Kata para ulama, boleh kita mengucupnya sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata tibta hayyan wa tibta mayyitan. Ketika mana hidup kamu wangi dan mewangikan orang, dan ketika mana wafat kamu juga wangi, wahai Rasul Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Yang keduanya, tuan-tuan perhati, Umar buat pasal apa? Umar pasal apa dia tak boleh terima kewafatan Nabi? Dia tak boleh terima kewafatan Nabi SAW kerana dia kasih kepada Nabi. Dia sayang sangat kat Nabi. Nabi yang baru kemarin duk cakap, Nabi yang baru 2-3 hari itu nak tulis wasiat, Umar tak bagi ganggu. Tuan-tuan baca dalam wasiat-wasiat Rasul yang terakhir ni, Nabi nak suruh tulis wasiat, Umar kata jangan masuk. Dia sayang sangat kat Nabi, yang kata Umar Al-Khattab ni. Dan bila Nabi diumumkan wafat, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima berita kewafatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia buat tu kerana kasih. Dan pengajaran yang ditunjuk oleh Sayyidu As-Sahabah, penghulu kepada sekalian sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tunjuk kat kita, boleh kasih, bahkan wajib kita kasih Nabi. Tetapi kasihnya Nabi hendaklah dengan cara yang diajar oleh Nabi. Itu Nabi SAW ditunjuk oleh Abu Bakar. Kita kasih, Abu Bakar lebih kasih kepada Nabi. Tapi dia kata nak tunjuk cara kasih kepada Nabi dengan cara yang ditunjuk oleh baginda Ar-Rasul. Kalau Quran kata baginda Ar-Rasul akan wafat, ya, baginda Ar-Rasul wafat. Kami terima kewafatan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, bagaimana di kalangan para sahabat, kalau mai itu Al-Quranul Karim ala ainiyah, ala ainiyah. Umar yang tadi ni cukup cengik, tadi ni cukup cengik. Tapi bila bagi tahu ayat Al-Imran 144 ayat Quran, jatuh pedangnya. Ka'annani awwalu marratin asma'aha, seakan-akan kali pertama aku dengar. Itulah dia sahabat. Itulah dia sahabat. Tadi ni kerat, tapi bila ditunjuk kepada Umar, ini dalilnya, ini ayatnya, Umar radhiyallahu anhu kata sam'an wa ta'atan, aku dengar dan aku patuh. Itulah generasi sahabat, generasi yang terbaik di kalangan umat ini, menerima berita kewafatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan semua ada kitab Syama'il. Tuan-tuan mengaji dalam kitab Syama'il. Tuan-tuan tengok dalam kitab Syama'il menyebut beberapa binatang ternakan Nabi SAW, apa binatang tunggangan Nabi dan sebagainya, sifat-sifatnya itu dalam kitab Syama'il. Dan tuan-tuan, Imam Bukhari meriwayatkan itulah sahaja harta yang ditinggal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sedirham pun, tak ada sedinar pun, tak ada. Yang baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal adalah baral putih yang sentiasa ditunggangi oleh baginda, dan senjata serta sebidang tanah yang telah dijadikan sebagai wakaf fi sabilillah. Itulah baginda Rasul yang dia boleh ambil harta dunia ni. Dia ada 1/5. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Orang tanya tentang harta rampasan dan sebagainya, dia ada hak 1/5. Fa inna lillahi khumsahu wa lirrasul. 1/5 itu adalah bahagian Allah dan Rasul daripada harta rampasan perang dan sebagainya. Tapi dia tak kaya kerana dia lebih nampak tentang mensejahterakan umat ini daripada mengkayakan diri dia sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Saya mohon kemaafan banyak-banyak, tuan-tuan. 403J tu panggil tu, dia nak kena api ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Tuan-tuan tahu 403J? Itu kita cerita lain kali ya, 403J. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sebahagian daripada 403J dia wani, sebahagian daripada 403J dia wani. Dia wani yang saya 10 juta, dia 20 juta, dia wani. Dia mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.